84 orang maut dalam 2 letupan bom di Iran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Citawan Mahanafi dalam Dunia 10. 2 bom meletup semasa perhimpunan memperingati pembunuhan Jeneral Iran Qasim Soleimani di Kerman. Insiden berlaku semalam mengorbankan 84 individu. Lebih 200 lagi dilapor cedera dengan sebahagian besarnya dalam keadaan kritikal. Letupan berlaku di jalan raya menuju ke tanah perkuburan Kerman. Ia lokasi Jeneral Qasim dikebumikan. Bom berkenaan meletup selang 10 minit. Media tempatan yang memetik kenyataan sumber mendedahkan pelaku meletupkan bom menggunakan alat kawalan jauh. Timbalan Governor Kerman menyifatkan insiden berkenaan sebagai serangan pengganas. Beberapa negara termasuk Rusia dan Turki mengutuk serangan itu dan Setiausaha Agung PBB menggesa mereka yang bertanggungjawab diambil tindakan. Dalam pada itu, Presiden Iran Ibrahim Raisi berkata kejadian itu dilakukan oleh mereka yang pengecut dan pihak berkuasa akan memastikan pelakunya dikenal pasti dan dibawa ke muka pengadilan. و به رژیم صهیونیستی هشدار میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت‌هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. Jumlah kematian di Palestin kini meningkat kepada 22,313 orang akibat kerakusan tentera Israel di semenanjung Gaza dengan 57,296 lagi cedera. Israel pada Rabu meneruskan serangan udara di kamp pelarian Nusairat dan Jabali di bahagian tengah dan utara Gaza. Pertempuran tentera Israel dan pejuang Hamas terus berlaku di Khan Yunis. Menurut Hamas, Israel telah menembak lebih 45,000 peluru berpandu dan bom ke arah Gaza dengan jumlah berat lebih 65,000 tan. PBB menyifatkan pembunuhan timbalan Ketua Hamas Salih Al-Aruri di Lubnan sebagai amat membimbangkan dengan bahaya limpahan konflik rantau yang lebih meluas. Sementara itu, pasukan penyelamat bertungkus lumus membawa mereka yang tercedera ke Hospital Al-Aqsa di bahagian tengah Deir al-Balah. Anggota bomba pula berusaha memadam kebakaran akibat serangan Israel di kamp pelarian Al-Maghazi dan sebuah rumah berhampiran Hospital Al-Aqsa. قام الاحتلال الاسرائيلي بقصف كورنا عشوائي تقطيع اطفال تشيل الاطفال وهناك في شهداء في الخيم المغازي اللي بيسعفوا ومن ضمن طفله مغوليه هذه ورجال العالم كله طفله مغوليه هذه هي اللي خشت 7 اكتوبر هذه المغوليه وين بايدن بيجيب سلاح دوت هذه عشان هذه. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah berikrar bahawa tenteranya akan bertindak balas berikutan pembunuhan timbalan Ketua Hamas Salih Al-Aruri Selasa lalu. Pembunuhan Al-Aruri adalah petanda baru potensi pertempuran Israel-Hamas akan merebak jauh ke luar Gaza. Ini termasuk di laluan perkapalan sekitar Laut Merah. Nasrallah berkata angkatan bersenjatanya akan berjuang habis-habisan jika Israel memilih melanjutkan serangan ke atas Lubnan. Kes genosid di Gaza yang didakwa dilakukan oleh Israel akan dibentangkan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague minggu depan. Kes itu dijadual didengar pada 11 dan 12 Januari.
Jelas Ketua Pengarah Kementerian Luar, pihak pendakwa akan berada di Mahkamah ICJ pada 11 Januari. Pihak pendakwaan juga akan membentangkan kes berasaskan bukti termasuk niat khusus jenayah genosid dan berdasarkan kenyataan-kenyataan para pemimpin. Afrika Selatan yang menyokong perjuangan Palestin sejak beberapa dekad lalu memulakan prosiding di ICJ bulan lalu memohon mahkamah antarabangsa itu menyiasat jenayah genosid yang didakwa dilakukan oleh Israel di Gaza dan memutuskan segera bahawa Israel melanggar Konvensyen Genosid 1948. Pihak berkuasa wilayah Ishikawa, Jepun masih berusaha mengesan 51 orang yang dilaporkan hilang akibat gempa bumi kuat dan beberapa siri gegaran susulan. Di Bandar Wajima yang mencatatkan angka kematian tertinggi, 6 orang dilaporkan hilang. Perkhidmatan Menyelamat menerima 40 hingga 50 laporan mengenai bangunan runtuh yang mungkin menyebabkan penduduk terperangkap. Perdana Menteri Fumio Kishida sekali lagi menggesa semua yang terlibat dalam operasi pencarian supaya berusaha habis-habisan sebelum tempoh 72 jam yang merupakan masa yang sangat penting untuk menyelamatkan orang berakhir. Pada petang Isnin, gempa bumi kuat berukuran 7.6 skala Richter diikuti beberapa siri gegaran susulan melanda kawasan berhampiran Bandar Suzu di Semenanjung Noto di wilayah Ishikawa. Angka kematian akibat bencana itu setakat ini mencecah 78 manakala lebih 100 yang lain cedera. Gegaran itu turut menyebabkan bangunan runtuh dan lebih 32,000 isi rumah terputus bekalan elektrik. Gempa bumi pada 1 Januari 2024 itu merupakan bencana paling besar berlaku di wilayah Semenanjung Noto sejak 1885. Juruterbang pesawat Japan Airlines JAL memaklumkan mereka tidak melihat pesawat lain ketika perlanggaran yang menyebabkan 5 terkorban di lapangan terbang Haneda, Tokyo. Perlanggaran dengan sebuah pesawat pengawal pantai lalu menyebabkan kebakaran, namun 3 juruterbang JAL juga tidak dapat melihat dari kokpit ketika ia mula berlaku. Mereka hanya dimaklumkan oleh kru kabin, jelas jurucakap JAL. Juruterbang berkata mereka tidak mempunyai sentuhan visual dengan pesawat lain walaupun salah seorang daripada mereka melihat objek sejurus sebelum perlanggaran, menurut JAL. Ketua Parti Pembangkang Korea Selatan Lee Jae-myung dilaporkan semakin pulih selepas insiden tikaman di lehernya. Pemantauan rapi terus dijalankan bagi mengelak sebarang komplikasi. Kejadian berlaku ketika Lee dikelilingi wartawan di selatan Bandar Pelabuhan Busan. Penyerang menikamnya di bahagian kiri leher dengan pisau. Mahkamah Busan mengeluarkan waran tangkap kepada suspek berumur 66 tahun dikenal pasti sebagai Kim yang ditangkap di lokasi kejadian. Selepas serangan, Lee dirawat di hospital di Busan sebelum diterbangkan ke Seoul untuk menjalani pembedahan selama 2 jam. Doktor yang merawat Jae-myung berkata ketua pembangkang itu pulih dengan baik meskipun mempunyai luka sedalam 1.4 cm. Serangan terhadap ahli politik Korea Selatan berprofil tinggi telah berlaku beberapa tahun sebelum ini. Sebelum ini, pemimpin Parti Demokratik Sung Yong-gil cedera di kepala diserang pada tahun 2022. Pada tahun 2006, pemimpin Parti Konservatif Park Geun-hye cedera diserang menggunakan pisau semasa perhimpunan. Tentera Filipina mengumumkan rondaan bersama Amerika Syarikat selama 2 hari di Laut Cina Selatan hari ini. Tindakan itu dilihat satu langkah yang mungkin tidak disenangi China.
Pembabitan keselamatan antara dua negara bersekutu itu meningkat tahun lalu ketika ketegangan semakin meningkat di Laut Cina Selatan menyaksikan Filipina dan China saling menyalahkan satu sama lain atas beberapa kejadian. Filipina dan Amerika Syarikat pertama kali melancarkan rondaan bersama pada November tahun lalu dengan mengadakan latihan ketenteraan selama 3 hari di perairan berhampiran Taiwan dan di Laut Filipina Barat. Rondaan bersama kedua minggu ini membabitkan 4 kapal dari Tentera Laut Filipina dan 4 kapal dari Perintah Indo-Pasifik Amerika Syarikat termasuk sebuah kapal pengangkut pesawat, sebuah kapal penjelajah dan 2 kapal pemusnah. China pada Khamis mengecam tindakan provokatif oleh Amerika Syarikat dan Filipina itu. Manila dan Washington menjalankan aktiviti ketenteraan provokatif di Laut Cina Selatan dengan niat untuk menonjolkan kekuatan ketenteraan mereka. Jurucakap Kementerian Luar China Wang Wenbin menyifatkannya sebagai memudaratkan pengurusan dan kawalan situasi maritim dan pertikaian berkaitan. Aksi Liga Perdana Inggeris hasrat West Ham untuk meraih kemenangan keempat berturut-turut tidak kesampaian apabila sekadar seri 0-0 menentang Brighton. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium London menyaksikan West Ham seakan sukar memanfaatkan aksi di laman sendiri dengan baik. Penguasaan bola juga banyak memihak Brighton berbanding West Ham sepanjang perlawanan tersebut. Keputusan seri itu membolehkan West Ham berada di kedudukan ke-6 Liga dengan 34 mata selepas 20 perlawanan berlangsung. Sementara itu, Brighton menghuni tangga ke-7 kurang 3 mata daripada West Ham. Selepas ini, West Ham dijadual menentang Sheffield United pada 21 Januari ini manakala Brighton akan melayan kunjungan Wolves pada 23 Januari. Beralih ke perkembangan tenis antarabangsa, pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic dijangka kembali beraksi pada Terbuka Australia minggu depan biarpun berdepan isu kecederaan pergelangan tangan. Kecederaan yang dialami Djokovic itu turut menyebabkan dia tewas dalam aksi suku akhir Piala United di Perth, Australia. Jelas beliau kecederaan dialaminya itu tidak serius dan mampu pulih sebelum aksi terbuka Australia pada 14 Januari ini. You know, I knew that probably not going to be at my 100% physically, emotionally, mentally, game-wise in the opening week of a season. Neither did I expect that. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Budi Ciptawan Mahanafi dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.